Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah dengan rahmat dari Allah. Pagi ini kita meneruskan tadabbur ringkas surah Al-Humazah. Dalam tempoh 20 minit kita akan menyelesaikan perbincangan ayat yang pertama pada pagi ini. Kita baca sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. Celakalah binasa bagi setiap yang menjadi pengumpat dan pencela. Pada hari yang sebelumnya kita telah menyebutkan ada para ulama telah meletakkan garis panduan, ada 6 ruang yang dibenarkan untuk membincangkan tentang pihak orang lain, pihak yang ketiga ataupun disebut dengan istilah al-ghaibah, iaitu mengumpat. Ruang yang pertama adalah menghentikan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Ini telah pun kita ulas. Jika kita dizalimi oleh seseorang, maka kita boleh cerita perkara yang telah dizalimi kepada pihak yang ada kuasa supaya pihak tersebut boleh mengembalikan hak ataupun menghentikan kezaliman itu. Ruang yang kedua adalah mengubah kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, iaitu kita buat laporan, kita buat pengaduan kepada mana-mana pihak yang boleh memberhentikan mana-mana kemungkaran yang dilakukan oleh sesuatu pihak ataupun individu yang tertentu, dengan niat bukan untuk buka aib orang itu, tapi adalah untuk memberhentikan kemungkaran. Ruang yang ketiga adalah untuk mendapatkan fatwa ataupun mana-mana jawapan bagi sesuatu hukum. Maka dibenarkan untuk menceritakan tentang seseorang kepada pihak yang ditanya. Ini kita telah kukuhkan dengan cerita Hindun bin Utbah yang telah mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya, iaitu Abu Sufyan, seorang yang kedekut. Jadi boleh tak dia ambil duit suaminya secara diam-diam? Maka jawapan Nabi SAW, ambillah apa yang mencukupi keperluanmu. Maknanya Hindun ini dia terpaksa cerita tentang keburukan suami dia kepada Rasul untuk mendapatkan jawapan, maka dibenarkan. Ya. Okey, yang keempat, ruang keempat adalah untuk memberi nasihat kepada orang lain supaya orang lain ini tidak ditimpa mudarat disebabkan seseorang. Seperti mana kita telah sebut pada hari yang sebelumnya, adalah cerita Fatimah bin Qais. Fatimah bin Qais ni dia telah didatangi oleh 2 orang lelaki, Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Abu Jaham. Telah meminang beliau. Tapi Nabi tahu watak Muawiyah, Nabi tahu watak Abu Jahmin. Jadi Nabi nak menyelamatkan Fatimah binti Qais, maka Nabi terpaksa cerita apa keburukan yang ada pada Muawiyah dan Abu Jaham. Seperti mana kita sebut pada hari yang sebelumnya, seorang itu dia jenis yang selalu outstation. Jadi nanti keseorangan dia. Yang satu lagi seorang yang miskin, tak ada harta. Maknanya Nabi sendiri memberikan kita petunjuk, kalau kita nak menyelamatkan seseorang daripada kemudaratan yang berlaku kepadanya, maka kita terpaksa cerita. Itu adalah ruang yang keempat. Ruang yang kelima
iaitu jika ada seseorang yang melakukan kemungkaran secara terang-terang, seperti mana kata Al-Imam Al-Ghazali, jika seseorang itu melakukan secara terang-terang kefasikan dia, kebid'ahan dia, seperti mana dia minum arak terang-terang, menyiksa orang ramai, melakukan penipuan, mengaut keuntungan dengan cara yang zalim, mentadbir urusan dengan cara yang batil secara terang-terang, maka diharuskan menyebut keburukan orang yang melakukan itu secara terang-terangan. Maksudnya kita boleh sembang keburukan orang tu, tapi yang itu saja, tak boleh masuk dalam perkara-perkara yang tersorok, yang kita tahu orang tak tahu, tapi semua orang tahu, semua orang nampak, yang itu boleh diperbincangkan. Moga-moga jelas. Dan ruang yang terakhir, yang keenam, adalah untuk mengenalkan seseorang kepada orang lain. Ini yang disebutkan at-ta'arifu. فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَعْرُوفًا بِاللَّقَبٍ كَالْأَعْمَشِ وَالْأَعْرَجِ وَالْأَصَمِّ وَالْأَعْمَى. Maksud dia adalah yang keenam, jika untuk mengenali seseorang yang terkenal dengan satu gelaran. Dia ni memang ada gelaran, tapi gelaran tu tak elok, tapi orang kenal gelaran tu je, nak kenalkan dia. Seperti digelar si mata kabur, si tempang, si pekak, si buta, dan si juling, dengan lain-lain gelaran. Maka diharuskan menyebut gelaran itu bagi tujuan memperkenalkan sahaja, bukan tujuan untuk menunjukkan kekurangannya. Seperti mana yang saya bawa contoh, ada orang kirim salam, kan? Jadi kita tak kenal haji yang mana ni, maka boleh digunakan gelaran yang terkenal bagi dia. Okey, ya? Jadi moga-moga 6 ruang ini dapat digunakan jika kita memerlukan. Harus hukumnya. Baik, selain daripada 6 ni, hati-hati. Takut-takut termasuk di dalam dosa besar mengunjing orang lain, ghibah. Baik, kalau kita ada lakukan sebelum ini, mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu cara denda dia, kita kena cover balik. Kalau sebelum ni cerita buruk pasal dia, kita kena cover balik, memuji dia, tampilkan pula kebaikan dia. Dan lebih terbaik lagi, kena jumpa orang tu minta maaf. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebelum saya belajar surah Humazah, saya bantai hang kau dia kata. Kan, seperti golek kata. Tapi lepas belajar surah Humazah ni, ya Allah, astagfirullah, baru tahu minta maaf mana selama ni kalau ada silap salah, mohon diampunkan. Tapi tak payahlah buat checklist tu, senaraikan satu persatu, kata apa. Okey, moga-moga Allah memberi pengampunan kepada kita. Baik, kita masuk ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua ni adalah perincian siapa di antara orang yang suka menjatuhkan maruah orang lain tu, yang suka buat humazah dengan lumazah. Dan ayat yang kedua ini juga kita masukkan dia di bawah sifat buruk ketiga dan sifat buruk keempat. Kenapa kita senaraikan sifat buruk tu bilangannya? Kena nanti azabnya pun sama. Dalam surah Humazah ada 5 sifat buruk, dan ada 5 kali juga Allah memberikan balasan. So 5 balas 5. Jadi sifat buruk ketiga dan keempat berada pada ayat yang kedua. Mari kita bacakan ayat yang kedua. Alladhi jama'a malan wa'addada. Okay. Alladhi, yang jama'a, telah mengumpulkan.
mala iaitu harta, wa addada dan dia menghitung-hitung harta itu. So ada dua dekat sini. Pertama apa? Jama'a mala, yang kedua wa'addadahu. Okey. Kenapa ada yang dekat sini memperincikan ayat nombor 1? Maknanya di antara orang yang suka nak kecilkan orang, mengeji orang, merendah-rendahkan orang, kutuk orang ni, antaranya adalah orang yang harta dia banyak. Okey. Kaedah ini atau maklumat ini sebenarnya sama pernah Allah cerita dalam surah Al-Qalam. Tapi surah Al-Qalam kita tak belajar lagi. Kita boleh rujuk surah nombor 68 ayat nombor 11 dan 18. Muka surat 564, 565 dalam Al-Quran. Allah ada meletakkan perkaitan antara orang yang suka, Allah kata hammazin, yang suka mencaci, yang suka mengkeji. Siapa dia? Allah ada kaitkan dekat ayat nombor 14 tu. Ayat nombor, maafkan saya, bukan 18, 14, ayat nombor 14. Al-kana dha malin wa banin, kerana dia ada banyak harta. Jadi apabila dia ada banyak harta, mungkin pengaruh dia banyak, mungkin kedudukan dia banyak, tinggi, orang pun dekat dengan dia, mungkin dia ramai pengikut, mungkin dia ramai anak buah dia, maka boleh membawa kepada dia pandang orang lain ni rendah. Dia pandang mulut dia senang dia untuk dia memperkecilkan orang lain. Sebab tu ayat yang kedua surah Humazah tadi disebut alladhi ya. Okey. Kita bahas tentang kalimah jama'ah. Jama'ah ni dia memberikan kita isyarat yang orang yang kumpulkan harta tadi dia telah menghabiskan seluruh usaha hidup dia untuk mencari dan kumpulkan harta dan kekayaan. Macam mana kita boleh tahu? Antaranya Allah gunakan kalimah jama'ah dalam bentuk past tense, telah mengumpulkan. Allah kata yang telah mengumpulkan. Maksudnya dia ni telah terbukti mengumpulkan. Okey. Maknanya dalam ayat ini, dia memang jenis orang yang kumpul harta lah. Ingat tuan-tuan, kumpul harta kat sini bukan tak boleh. Kita kena dengar, kena lihat perbahasan yang berikutnya. Kemudian bukan sekadar dia kumpul je, dia juga habiskan masa dia dengan mengira-gira. Tapi sebelum tu, mari kita lihat harta dia banyak mana. Dalam ayat ini, ayat nombor 2, Allah tak sebut secara jelas hartanya banyak mana. Tapi kita boleh dapat maklumat tu dengan melihat ada huruf tanwin dekat lan. Kalau dia tanwin, dia adalah nakirah, dia adalah kata nama am yang merujuk kepada harta dia umum. Maksud dia apa? Harta dia banyak. Kerja dia mengumpulkan harta yang sangat banyak. Jadi kita faham, nak membanyakkan mesti perlukan usaha yang banyak, masa yang banyak, fikir banyak. Itu. Okey. Dia kumpul ni untuk apa? Ada jawapan dalam surah Al-Ma'arij ayat nombor 18. Ni baru betul ayat nombor 18, muka surat 569 surah Al-Ma'arij ni. Allah dia sebut wa jama'a fa'awa'a, wa jama'a, sama tak? Alladhi jama'a, kat sini pun sama, wa jama'a fa'awa'a,
dan yang mengumpulkan harta fa'aw'a, maksud dia apa? Disimpan. Takkan tak simpan kan? Kita pun simpan juga tu tak? Simpan tu maksud dia apa? Simpan dalam ayat ini maksudnya dia kumpul, dia tak nak keluarkan untuk memberikan nafkah yang wajib. Nafkah ni maknanya perbelanjaan yang wajib dia tunaikan. Dia tak nak keluarkan zakat. Dia simpan, dia kumpul sampaikan dia tak nak memberikan sedekah. Kalau zaman dulu dia kumpul harta bawah mana? Dulu orang tua kita simpan duit kat mana? Bawah bantal kan? Ke bawah tilam? Kan? Orang kumpul kan, macam kita orang tak nampak pasal dalam akaun, betul tak? Orang dulu kalau harta timbul-timbul dia sorok. Sebab apa? Supaya orang lain tak tahu dia ada banyak harta. Nanti orang akan datang minta. Nanti kita akan tengok orang yang macam ni apa azab dia. Nanti kita akan tengok macam mana azab dia. Dia takut, dia kunci pintu rumah dia, takut nanti orang tahu harta aku dia. Okey, itu orang dulu. Okey, boleh faham maksud dia? Itu maksud yang Allah nak katakan yang telah mengumpulkan tadi itu. Maknanya dia kumpul, lepas tu dia takut kalau harta dia kurang sikit, dia akan buat apa kerja dia? Wa addadahu. Dia menghitung tu maksud dia apa? Ayat ini memberitahu kita yang mereka suka untuk mengira-ngira harta, kira untuk apa? Berapa banyak aku dah kumpul ni dan berapa banyak lagi aku nak kumpul. Dia bimbang kalau minus je kurang sikit, risau dah. Sebab dalam agama memang harta kita ini konsep dia kena kurangkan. Tapi kurang dalam agama bukan kurang, kan Nabi sebut kan, tidak kurang harta orang yang bersedekah. Jadi masjid pun kena belanja banyak ni. Jangan takut kurang duit. Ada setengah tempat tu dia risau kalau duit masjid dia kurang, risau dia. Jangan kumpul sampai takut nak keluarkan. Allah akan tambah lagi. Okey. Itu adalah ayat yang kedua. Untuk ayat yang ketiga, ada 2 minit lagi boleh? Janji kita 20 minit kan? 2 minit lagi lah. Okey. Selesai untuk ayat nombor 2. Maknanya ayat nombor 2 ni dia terpakai kepada yang habiskan masa kumpul dan dia simpan sampai tak nak tunaikan kewajipan dia. Tapi kalau kita kumpul untuk keluarkan kewajipan tu tak apa, dia tak termasuk dalam wailun yang Allah janjikan. Okey. Ayat yang ketiga ni adalah sifat buruk yang kelima. Nombor 1 apa? Humadzah. Nombor 2 lumadzah. Nombor 3 jama'ah. Nombor 4 addadah. Nombor 5 yang ayat nombor 3. Dia apabila dia dah ada banyak harta dia tu, dia telah tersalah sangka. Dia sangka apa? Kita baca ayatnya. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkan dia. Apa maksud dia? Okey, menyangka dekat sini, dia menyangka dengan kebodohan dia. Dia duk ingat harta dia bertimbun-timbun tu, dia sangka sebab dia salah faham dengan kebodohan dia tu, hidup dia akan kekal lama. Itu yang dalam Tafsir Al-Munir mengatakan, dalam Tafsir Al-Munir Allah dia menyebutkan dia menyangka bahawa hartanya menjamin dirinya hidup kekal, dia takkan mati, kerana betapa takjub dia kepada harta yang dia kumpulkan sehingga dia tak fikir lagi untuk bekal selepas mati. Sebab masanya habis, tumpuan dia habis, fokus dia habis dekat fikir tentang nak banyak-banyakkan. Jadi seolah-olah macam dia tak fikir nak mati. Jadi kita akan sambung nanti pada ayat yang keempat pada
hari yang berikutnya, tapi kita akan ulang sedikit lagi maklumat ayat yang ketiga supaya lebih lengkap pada hari yang berikutnya. Moga-moga ada manfaat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah daripada memiliki sifat-sifat yang buruk ini. Semoga Allah menjauhkan kita daripada sifat tamak kepada harta dan sebagainya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu